Selepas Tanah Melayu bebas dari pemerintahan Jepun, pasukan polis negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu telah digabungkan di bawah Pasukan Polis Melayan Union pada April 1946. Pada 1 Februari 1948, apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, nama Polis Melayan Union telah ditukar kepada Polis Persekutuan Tanah Melayu. Dalam tahun yang sama juga, Parti Komunis Malaya iaitu PKM telah melancarkan pemberontakan bersenjata. Bagi menghadapi ancaman itu, kerajaan telah mengisytiharkan darurat pada 16 Jun 1948. Pasukan polis memikul tanggungjawab utama memerangi komunis bersama pihak tentera. Dalam menghadapi ancaman komunis, beberapa unit baru telah ditubuhkan, antaranya pasukan polis hutan yang dilatih untuk menjalankan tugas-tugas mengawal keselamatan. Khidmat isteri polis mula digunakan yang kemudian membawa kepada penubuhan kumpulan anggota polis wanita pertama pada Ogos 1955. Orang-orang asli juga tidak terkecuali daripada dipengaruhi komunis. Untuk itu, pasukan Senoi Prague yang terdiri daripada pemuda-pemuda orang asli telah ditubuhkan pada Mei 1956. Pasukan ini dilatih dalam segala ilmu peperangan dan bekerjasama dengan kerajaan untuk mengawal kampung-kampung orang asli daripada dicerobohi komunis. Apabila negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung dalam Malaysia pada 16 September 1963, kesemua pasukan polis di negeri gabungan itu telah disatukan dan dikenali dengan nama Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM dengan diperintah oleh seorang ketua polis negara. Pada tahun 1968, PKM melancarkan semula pemberontakan bersenjata dengan menyusup masuk dari selatan Thailand, mewujudkan rangkaian organisasi komunis di seluruh Semenanjung. Organisasi ini juga telah bertanggungjawab melakukan beberapa pembunuhan ke atas pegawai dan anggota polis, keganasan dan perbuatan khianat. Antara yang terkorban akibat perbuatan mereka ialah Ketua Polis Negara Ketiga Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman dan Ketua Polis Perak Mendiang Tan Sri Koo Chong Kong. Kebangkitan semula komunis telah ditentang hebat oleh pasukan keselamatan. Ini termasuklah dengan penubuhan pasukan Komando 69 yang pakar dan mahir dalam selok-belok peperangan di hutan. Pasukan ini telah mencapai banyak kejayaan dalam menghapuskan tempat persembunyian komunis di hutan. Di kalangan anggota PDRM, unit ini amat disegani dan dihormati kerana kepakaran mereka dalam peperangan di hutan. Pada 2 Disember 1989, perjanjian damai antara Malaysia dan PKM telah ditandatangani di Hat Yai, Thailand. Dengan termeterinya perjanjian tersebut, PKM telah meletakkan senjata dan berakhirlah perjuangan parti tersebut. Dengan peletakan senjata itu juga, Malaysia bebas dari ancaman komunis yang menggugat keamanan dan keselamatan negara selama 42 tahun. Untuk menghayati perjuangan anggota polis dalam membentras keganasan komunis, anda boleh berkunjung ke Museum Polis Diraja Malaysia yang terletak di Jalan Perdana, Kuala Lumpur. Museum yang dirasmikan pada Julai 1999 ini mempunyai pelbagai artifak untuk tatapan pengunjung bagi menelusuri sejarah dan perjuangan pasukan keselamatan tertua negara kita. Mempamerkan lebih 3,000 artifak seperti senjata, kenderaan, seragam polis, dokumen dan berbagai barangan yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Turut dipamerkan senjata-senjata yang dirampas daripada komunis dalam pelbagai operasi polis. Kereta rasmi Tan Sri Abdul Rahman iaitu Ketua Polis Negara Ketiga yang ditembak mati sewaktu dalam perjalanan ke pejabat di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur pada pagi 7 Jun 1974 turut dipamerkan. Begitu juga dengan kereta rasmi Tan Sri Koo Chong Kong, Ketua Polis Perak yang ditembak mati di dalam kereta oleh anasir komunis di Ipoh, Perak pada tengah hari 13 November 1975. Di bahagian luar bangunan utama terdapat dataran pahlawan yang memahat 1,180 nama perwira negara yang telah gugur semasa mempertahankan tanah air sewaktu zaman darurat sekitar 1948 sehingga 1990. Sesungguhnya pengorbanan pahlawan-pahlawan terdahulu yang gugur di medan perjuangan bagi mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh antara harga sebuah pengorbanan untuk keamanan yang kita nikmati pada hari ini.